Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha dan fungsi majlis, Saudara Pak Engku Hamzah yang saya hormati, yang turut hadir berceramah pada malam ini ialah Ustaz Yuslaidi bin Desa selaku Setiausaha Lejnah Penerangan PAS Negeri Pahang. Turut bersama dengan kita ialah Ustaz Yohanis Ahmad selaku Ahli Jawatan Kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, juga merupakan Ahli Persatuan Anak Generasi Kedua Anak di peringkat Negeri Pahang. Seluruh Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Bera, seluruh kepimpinan PAS di Fedah Kumai, penyokong-penyokong Pakatan Rakyat, penyokong-penyokong Bahasa Nasional, hadirin hadirat, pegawai-pegawai keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dan juga untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, hari ini Don Guai membuat satu program Muhabbah Don Guai. InsyaAllah kita telah bersama pagi dan sehingga pada malam ini insyaAllah, dan berjaya semuanya program kita. Kita nak bagi tahu dan nak tunjuk kepada rakyat bahawa Parti PAS amat mengasihi rakyat, insya-Allah. Apa saja yang rakyat susah, yang rakyat perlu, yang rakyat rasanya amat memerlukan, insya-Allah kita akan ambil cara. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan muslimin dan muslimat sekalian, untuk kali yang keduanya saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang hadir program kita pada malam ini, terutamanya warga-warga Peneroka dan juga terutamanya kepada orang-orang muda. Saya nak ucap tahniah kerana mereka ini adalah orang yang cerdik. Orang cerdik ini dia kena dapat banyak ilmu, banyak maklumat, bukan hanya dapat daripada satu sumber, iaitu TV 1, 2 ataupun 3, ataupun melalui media cetak, utusan, berita harian atau apa saja berita dalam arus perdana ini. Kerana orang cerdik akan melihat satu lagi sudut. Sudut itu ialah melalui ceramah-ceramah oleh Pakatan Rakyat, melalui blog-blog, melalui email-email, melalui Facebook. Kerana ini adalah juga merupakan sumber maklumat. Dan sebab itu saya ucap tahniah terutama kepada golongan muda yang hadir pada malam ini. InsyaAllah, ucap tahniah sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, warga Peneroka dan juga mungkin ada yang tidak warga Peneroka, saya ambil masa singkat saja. InsyaAllah saya akan pergi ke satu tempat lagi dan saya akan tinggal kepada dua sahabat saya yang ada di belakang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan sepatutnya pada malam ini kita ada Dr. Rosli bin Yaakob. Sepatutnya, tetapi dia minta maaf dan kirim salam kepada semua. Dia ada masalah keluarga, terpaksa bergegas balik semula kepada ke kampung beliau, di mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Jadi dia mengirim salam. Untuk pengetahuan, Dr. Rosli bin Yaakob adalah mantan atau bekas Timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia, mana pakar ekonomi.
InsyaAllah kalau ada masa yang terluang, kita akan panggil beliau. Dia akan bercerita tentang tajuk-tajuk ekonomi yang lebih daripada Bendahari PAS Pahang sebut. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa anda ambil sikit saja, dalam masa sekitar 10 hingga 15 minit. Dan insyaAllah dua lagi sahabat anda akan teruskan. Jadi yang pertama ini selalu dalam menghadapi pilihan raya, rakyat akan bertanya kepada parti yang akan bertanding. Terutama untuk pilihan raya yang ke-13 ini, dikabarkan bahawa PR akan melawan BN. Betul lah? Dua je lah. Oleh kerana telah 50 tahun lebih BN memerintah negeri Pahang dan juga Malaysia, sudah ada riak-riak kaki tangan awam, peneroka, orang-orang muda, muslimat yang telah lebih usia muda ingin menyokong Pakatan Rakyat untuk pilihan yang ke-13 ini. Telah ada. Kita telah ada bukti bahawa semangat untuk menyokong Pakatan Rakyat terutama PAS untuk pilihan raya yang ke-13 ini telah ada. Cuma beberapa persoalan timbul di dalam pemikiran mereka. Banyak soalan. Jadi insya-Allah saya cuba huraikan dua soalan yang mampu kita ulas pada malam ini. Soalan yang paling besar sekali yang orang tanya, rakyat tanya, mampukah PAS atau PR memerintah negeri Pahang? Betul tak soalan besar? Itulah soalan yang besar. Mampukah? Saya adalah merupakan Dewan Harian Negeri Pahang yang bertanggungjawab untuk membawa kemenangan PAS di negeri Pahang ini. Jawapan saya memang mampu, insya-Allah. Kita mampu untuk memerintah negeri Pahang ini. Tetapi dengan syarat, sahabat-sahabat sekalian, beri undi kepada Pakatan Rakyat PAS. Di Dun Guai ini, di Parlimen Berut ini. Kenapa rakyat tanya mampukah PAS memerintah negeri Pahang? Betul tak? Mesti tanya kenapa? Sebabnya mereka telah tahu bahawa hutang negeri Pahang dengan pusat sebanyak 2.3 bilion hutang negeri Pahang. Jadi congak-congak orang peneroka, congak-congak orang kampung, boleh ke PAS memerintah dengan hutang 2.3 bilion? 2,300 juta ni banyak. Mampukah kita nak selesai? Mampukah kita ikut macam Kelantan? Kelantan sebagai sejarah untuk kita tatak bersama, sejak menang pilihan raya 1990, hutang Kelantan pada ketika itu yang diwariskan kepada kerajaan Pakatan PAS pada ketika itu ialah sebanyak 1.7 bilion. Kita hutang 2.3 bilion, lagi banyak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS pada tahun 1990 telah menyelesaikan semua hutangnya. 1.7 bilion itu dalam masa 19 tahun. Dalam masa 19 tahun. Tetapi negeri Pahang yang diperintah oleh BN ini sampai sekarang terus hutang meningkat sehingga 2.3 bilion dan tidak pernah bayar hutang kepada pusat. Kita sebagai orang Islam, bila kita meminjam ataupun kita berhutang, kita wajib bayar, betul tak? Tetapi kerajaan BN di negeri Pahang ini tak bayar hutang sehingga mencapai angka 2.3 bilion. Dan kita tak cakap kosong, kita ada contoh, kita ada teladan.
iaitu Kerajaan Negeri Kelantan. Perintah pada tahun 1990 oleh PAS dengan hutang sebanyak 1.7 yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional tahun 1990 selesai dalam masa 19 tahun. Dan insya-Allah dalam nafas yang sama, dalam akhlak yang sama, dalam semangat yang sama yang kita telah ada contohkan Tuan Guru Nek Abdul Aziz bin Nikmat, insya-Allah kita akan guna dan kita akan lansaikan hutang 2.3 bilion negeri Pahang. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Dengan syarat bagi kemenangan kepada PAS. Dengan syarat bagi kemenangan kepada PAS di Dun Kuai ini dan juga di Parlimen insya-Allah. Dengan syarat. Kalau tanpa syarat ini 2.3 bilion ini akan bertambah dari tahun ke tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu soalan yang pertama. Nak tambah sedikit lagi. Kita ada 4 lagi negeri yang selalu diulang. Tetapi saya suka juga nak ulang. Kerana orang Melayu ni mudah lupa. Bukan orang Melayu je, insan ni memang mudah lupa. Manusia ni memang mudah lupa. Kebaikan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat seolah-olah dilupa. Bukan kita nak lupa, dilupakan oleh diri, dilupakan oleh berita, surat khabar utusan dan juga berita harian. Dan seumpama dengannya, dia nak supaya orang rakyat-rakyat tidak dapat lihat kebaikan yang dibuat oleh negeri di Pakatan Rakyat. Sebagai contoh, di negeri Kedah. Negeri Kedah ini baru kita ambil pada tahun 2008 baru ini. Sekarang 2012 baru 4 tahun. Selama ini balak kita kalau negeri Pahang ni 1 ekar lebih kurang tak sampai 100. Di negeri Kedah boleh berjuta-juta untung atas royalti balak. Tidak ada penyelewengan di situ. Ambil contoh mudah sikit saja. Kalaulah jamuan kerajaan di negeri Kedah itu, dia bila buat satu jamuan dia kira kepala. Berapakah rate ataupun harga satu kepala. Biasa-biasa kalau catering ambil lah untuk jamuan negeri ini, ambil lebih kurang berapa di sini agak-agak. Ada RM10. RM10 lah satu kepala kan. Catering ada, catering ni untuk makan masak ada. Ada lah ambil RM10. Itulah harga yang kita ada. Tahu tak berapa yang ambil oleh kerajaan di Kedah masa BN mereka? Tahu tak berapa harga dia satu kepala? RM85. Murah ya. Murah je. Murah. Jadi kalaulah kita mentah, kita akan ambil harga RM10 satu kepala. Dah menyelamatkan uang sebanyak RM75 satu kepala. Banyak tu. Kalau 1,000 orang datang, berapa ribu yang kita selamatkan? Ini yang berlaku di Kerajaan Negeri Kedah. Dan kalau nak sebut banyak lagi. Kalau nak sebut sampai ke pagi, tuan-tuan dah sanggup. Saya nak 15 minit je. Jadi sebagai contoh, itu contoh yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, soalan yang kedua saya nak jawab 2 soalan je. Soalan saya banyak ni. Saya nak jawab 2 soalan saja. Kalau saya jawab 3, tak sempat. 2 dia orang sama pukul 12. Saya jawab 2 soalan. Soalan yang kedua, mampukah? Semua cerita pasal politik. Mampukah Pakatan Rakyat menyelesaikan masalah air di Pahang ya? Betul lah? Betul tak kita ada masalah air? Daripada dulu sampai hari ini saya ingat dah selesai dah. Tak selesai lagi. Ya, betul. Di Purun tak selesai, di sini selesai. Kumai tak selesai, di Mayam tak selesai, dia semua faedah pun tak selesai. Sedangkan kita ini sungai Pahang yang paling panjang. Sungai yang paling banyak air, Sungai Pahang lah. Sebab dia panjang dan begitu besar. Banyak air. Tetapi kita tak boleh selesai masalah air. Seminggu lepas, saya ingat, ataupun 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, keluar dalam satu surat khabar. Cerita dia ialah negara kehilangan 5 bilion. Negara kehilangan 5 bilion sejak tahun 2008, 2009 dan 2010. Atas dia tulis dalam bahasa Inggeris NRW. Broker pun saya tahu pasti, memang tahu apa maksudnya. Sebab semua baca bahasa Inggeris belaka, kan? NRW tahu kan? Memang tahu, ngangguk tapi tak tahu. NRW ni ialah non-revenue water. Mana dia kadar
kehilangan air tak berhasil. Maksudnya itulah. Contoh mudah macam ni lah sebut. Kita ada tangki besar lah di Bera tu, di air Bera tu, katakan senang dia. Jumlah dia ialah 100,000 gallon. Contoh macam tu. Tangki ini akan salur ke seluruh rumah di Kumai, di Mayam ni. Sepatutnya angka itu juga yang akan keluar 100,000 gallon. Sepatutnya yang keluar ke meter-meter kita. Betul tak? Itu sepatutnya kerana tangki itu muatan dia, kapasiti dia adalah 100,000 gallon. Keluar ke rumah sepatutnya angka itu juga ataupun adalah sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah semua sekali apabila kita lihat dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Saya boleh cakap ni. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara keluarkan bahawa cuma 55,000 gallon sahaja yang sampai ke rumah. Maksud dia 45,000 lagi hilang entah ke mana. Inilah yang berlaku yang menyebabkan negara kehilangan 5 bilion sejak 2008, 2009 dan 2010. Saya baca surat khabar semalam, itu 2 hari lepas. Cerita bekalan air di Kampung Pasai, orang di mana? Serteng, Kuala Serteng. Cerita air juga tu. Dengar ke, baca ke surat khabar? Jangan tak baca, kena baca surat khabar ni. Cuma jangan pakai. Baca boleh untuk dapat maklumat macam mana cerita di Kuala Serteng. Projek telah ditawarkan, subkontraktor telah dilantik, subkontraktor yang kedua telah dilantik, dipasang semua sekali, dah lekah, dah siap, tetapi duit tak dapat kepada subkontraktor yang kedua. Ini cerita ni. Tak dapat ke subkontraktor yang kedua, tak dapat. Lama tunggu tak dapat, pandai-pandai hati cabut semua bahan-bahan pipe yang ada tu. Penyudahnya orang asli di Kuala Serteng dan sekitar tak dapat air tu. Dia sanggup buat kerja macam tu. Kenapa? Kerana ada nilai-nilai yang tak bagus dalam. Betul tak? Betul tak? Ada nilai-nilai yang tidak bagus di dalam hati. Jadi insya-Allah Pakatan Rakyat, saya sebut kita mampu untuk mengatasi masalah air di negeri Pahang ini dengan cara menang pilihan raya yang 13. Mesti kita perintah. Apabila kita perintah, kita akan bagi akhlak yang baik kepada kaki tangan kerajaan. Kita akan amalkan tender yang terbuka. Kita tidak amalkan tender yang mana yang boleh jolok yang itu dapat. Kita akan hapuskan semua ini. Kita akan cari tender yang terbuka, yang terbaik. Yang ini kita akan tawarkan untuk memenangi tender. Dan kepada kontraktor yang ada di sini, yang ada di Kumai dan sekitar Bera ini, saya nak sebut satu peluang yang terbaik kepada sahabat-sahabat saya, kontraktor sekalian. Undilah Pakatan Rakyat. Anda akan diadili dengan baik, insya-Allah. Anda tidak akan ditindas semacam zaman BM merentah sekarang. Di bidang ini memang saya boleh bercakap. Bidang tender dan kontraktor ini saya boleh bercakap kerana itulah bidang saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dua persoalan ini dan dua jawapan ini, ringkasnya ialah untuk selesaikan masalah ini, undi PAS dan Pakatan Rakyat untuk pilihan raya yang ke-13. Kalau tuan-tuan tidak undi, perkara yang saya sebut itu akan terus berlarutan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan terus menerima apa yang ada sekarang, malah lebih daripada yang ada daripada sekarang. Kerana mereka sekarang berhabis-habisan untuk menang pilihan raya dan berhabis-habisan untuk cari sponsor untuk menang pilihan raya, dan apabila menang pilihan raya esok, yang sponsor-sponsor akan minta balik, mana hak aku. Pada ketika inilah mereka akan gadaikan apa yang rakyat kena bayar. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan menjelang pilihan raya yang ke-13 ini juga, jangan terkejut, selepas ini akan ada keluar borang untuk tanah kelompok. Adalah keluar, kena bayar RM1. Dan kelompok dulu jam pilihan raya yang ke-12 begitu juga, pilihan raya ke-13 begitu juga, RM2. Lagi mahal lah. Dulu RM1 je masa saya, ini RM2. Dah naik dah borang yang belum tentu kita dapat pun.
Kalau 1,000 orang keluar, RM2, RM2 dapat. Tanah belum tentu. Belum tentu satu orang mendapat, belum tentu. Dan ada orang telah keluar sekarang. Pergi tengok dekat Bohong macam mana berlaku. Kata nak ukur tak terukur sampai ke hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa itu saja 2 persoalan. InsyaAllah di lain masa kita boleh berjumpa lagi. Dan insyaAllah saya minta izin untuk berundur diri ke Bukit Serdang. Di sana kita ada lagi ceramah yang semacam ini, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan balik. Ada 2 lagi penceramah yang hebat. Orang muda, 2 orang ni. Saya pun tidak tua sangat. Sebaya dengan dia juga. Tinggal sikit je usianya. Itu saja. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.